Baiklah, rakan saya Zulfitri Yusof ada perkembangan terkini untuk dikongsi dari Bilik Berita. Silakan Zul. Ya Arfa, kita cuba untuk menilai dan juga melihat dan sikit sebanyak menganalisis situasi ini kerana beberapa perkara perlu dilihat dari aspek krisis yang berlaku di Ukraine, proses seterusnya yang perlu dilakukan pasca MH17 ini, dan untuk membantu kita pemahaman kita dalam aspek ini, kita akan bersama berdiskusi talian bersama dengan Profesor Madya, Dr. Ravi Chandramurti, merupakan pengarah strategi dan antarabangsa dari Program Strategi dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Selamat pagi Profesor Madya, Dr. Ravi. Ya, Cik Zul juga. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami dalam Astro Awani pada pagi ini. Doktor, apabila kejadian MH17 berlaku, ditembak jatuh masing-masing pihak yang bertelagah ataupun yang terlibat dalam krisis di Ukraine, pihak kerajaan dan juga pihak pro pemberontak, masing-masing tidak mengaku dalam melakukannya. Dalam aspek ini, mungkin kita dapat fahami perkara yang paling pertama timbulnya persoalan ialah negara mana yang bakal mengetuai siasatan terhadap kejadian ini dan juga proses-proses seterusnya yang bakal dilakukan, baik daripada proses menyelamatkan dan juga akses untuk ke tempat kejadian, untuk kotak hitam dan siasatan dan sebagainya. Bagaimana perspektif ini pelbagai sudut perlu dilihat, Doktor? Sebelum tu saya nak nyatakan bahawa ini adalah satu peristiwa yang begitu tragis sekali. Especially sekarang ini, walaupun kita belum lagi menyelesaikan masalah MH370, sekarang kita dibelenggu oleh satu lagi insiden MH17. Dan bagaimana peristiwa ini berlaku adalah amat tragis sekali lah. Apa yang saya perhatikan dalam situasi ini adalah ini adalah satu test kepada hubungan diplomasi Malaysia dengan negara-negara di rantau tersebut, terutamanya Rusia dan Ukraine. Bagaimana Malaysia dapat menguruskan masalah ini, terutamanya dalam hal search and rescue ataupun dalam penyiasatan ini. Saya nampak besar kemungkinan ada berlaku sedikit masalah kerana kapal pesawat ini jatuh ataupun terhempas di kawasan yang dikuasai oleh puak pemisah yang pro-Rusia. So, isu yang pertama di sini adalah mendapat akses. So this modality untuk mendapat akses ini perlu diselesaikan dahulu. Saya rasakan there will be an international team yang akan dianggoti oleh Malaysia dan juga oleh negara-negara lain, termasuk Ukraine dan Rusia dan juga daripada Amerika Syarikat atau negara lain untuk membuat penyiasatan yang rapi mengenai apa sebenarnya yang terjadi. So daripada masa sekarang ni memang ada, saya nampak mungkin ada sedikit masalah. Bagaimana kita nak wujudkan satu tim, yang keduanya adalah bagaimana kita dapat memperoleh akses kepada kawasan tersebut, dan daripada footage yang kita dapati daripada media dan sebagainya, nampak seolah kawasan itu tidak dikawal. Dan salah satu masalah yang wujud adalah sekiranya debris ataupun maklumat ataupun bahan-bahan itu diambil dan sebagainya. Okay? So ini merupakan satu masalah utama dalam mengenangani isu inilah dalam post incident ini. Dalam konteks geopolitik dan juga strategiknya, mungkin masalah-masalah itu perlu dibentangkan satu persatu, dan kalau dapat dilihat secara kasarnya di sini, masalah pertama ialah masalah krisis di Ukraine itu sendiri. Dan dalam kes ini pula, penerbangan itu adalah pesawatnya adalah milik Malaysia Airlines, di mana kapasiti dan juga penumpang yang majoriti yang terbanyak di situ ialah warga negara Belanda. Akan tetapi banyak lagi pemain-pemain yang bersangkutan juga dalam perkara ini, Doktor. Jadi dalam aspek itu, bagaimanakah peranan PBB sepatutnya menjadi jalan tengah di situ, walaupun Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon mengatakan bahawa akan ada sidang pada 10 pagi waktu New York. Dalam aspek ini, bagaimana pemain-pemain itu memainkan peranannya dan individu ataupun pihak yang paling dominan perlu dipilih dalam aspek menyelesaikan masalah dan juga menjalankan siasatan ini, Doktor? Okey, salah satu ramifikasi pada insiden MH17 ini adalah
isu Crimea dan Ukraine ini telah pun di-internationalizekan. Kalau dahulunya kalau kita lihat isu Ukraine dan Crimea ini adalah merupakan isu di antara Rusia dan juga dengan Ukraine, alright, dan kawasan autonomous di Crimea. Walaupun begitu, ada juga elemen-elemen daripada NATO dan US yang berperanan di sini. Tetapi dengan insiden ini, MH17 ini, kita dapati bahawa isu ini telah di-internationalize. Now kita akan dapat ada pressure. Sudah semestinya ada tekanan daripada negara-negara di mana rakyatnya telah meninggal, termasuk negara Belanda itu sendiri. Kita dapati UK juga ingin membuat penyiasatan, begitu juga Amerika Syarikat. So saya rasa negara-negara NATO dan juga negara-negara di mana ada penumpang yang meninggal dunia daripada tragedi ini akan memberi tekanan kepada Ukraine ataupun kepada Rusia untuk menyelesaikan isu ini. So one of the important element di sini adalah internationalization of the Crimean issue ini. Dia bukan lagi merupakan satu isu domestik, kerana ini merupakan satu jenayah bagi saya, menembak jatuh sebuah pesawat awam. So memang ada dari segi geopolitik dan juga geostrategiknya yang macam saya katakan tadi, internationalization of the issue. Dan yang keduanya kita dapati mungkin ada juga negara-negara lain, okay, yang ada sangkut paut dengan kawasan Crimea berkepentingan akan memainkan peranan yang lebih, terutamanya saya nampak di sini yang nombor satu adalah United States dan juga negara-negara barat yang lain, terutamanya negara NATO, di mana kita dapati bahawa kita tahu salah satu masalahnya adalah di Rusia ini adalah masalah Crimea ini adalah Ukraine ingin menjadi lebih rapat kepada NATO dan sebagainya, ini menimbulkan masalah kepada kepada kerajaan Rusia. Doktor, dalam aspek ini juga perkara yang paling genting dan juga paling penting buat ketika ini ialah usaha menyelamat dan juga siasatan di tempat kejadian. Sebagaimana doktor katakan tadi, akses ke lokasi tersebut. Bagaimanakah tekanan-tekanan dan juga pemain-pemain aktor yang masing-masing saya kira mempunyai kepentingan yang tersendiri dan juga akan mewujudkan tekanan yang lebih tinggi juga di kawasan terbabit, akan menyukarkan lagi akses, kerana dalam aspek ini kita ingin melihat akses untuk ke tempat kejadian dipermudahkan. Dalam aspek itu mungkin bagaimana kita dapatkan kesepakatan daripada negara-negara yang terlibat yang mungkin memberikan tekanan dalam krisis di Ukraine dapat bersatu dan juga memberikan kelonggaran dan juga kemudahan supaya akses untuk ke tempat kejadian itu dapat dipercepatkan, dapat diutamakan terlebih dahulu berbanding krisis dan isu-isu lain di rantau itu. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang paling penting sekali, kerana kita nak tahu, kita nak menjalankan siasatan supaya kita tahu apakah sebenarnya masalah sebenar ataupun faktor sebenar berlaku bencana ini. So access adalah sesuatu yang paling penting buat masa sekarang ini. Dan kita dapati bahawa pesawat itu pun yang jatuh itu adalah di kawasan Rebel, kawasan buat pemisah. So buat masa ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Perdana Menteri pada pukul 4 pagi tadi, dia kata bahawa buat masa ini pihak Wisma Putra, pihak kerajaan Malaysia sedang berurusan dengan pihak Ukraine, dan Presiden Ukraine telah memberi sokongan, telah memberi keyakinan bahawa dia akan berusaha sedaya upaya untuk melicinkan atau memberi akses. So dia ada dua perkara lah sini. Satu, bagaimana kita nak pergi, sama ada kita masuk melalui Moskow ataupun daripada Rusia ataupun daripada Kiev. Kerana pesawat ini sebenarnya jatuh di kawasan Eastern Ukrainian di negara di Ukraine. So ini satu masalah yang besar. Ini satu cabaran kepada dasar luar Malaysia lah. Sejauh mana diplomasi kita kuat dengan negara Ukraine dan juga dengan negara Rusia ini. Dan masalah yang timbul sekarang koordinasi. Bagaimana kita perlu, I think dalam masa 24 jam ke 48 jam ini adalah satu masa yang crucial di mana there's an international team yang akan diform ini akan membuat penyiasatan ataupun cuba mendapatkan akses kepada bahagian tersebut, kepada kawasan tersebut. Mungkin kita dapatkan sedikit pemahaman bagaimana kita dapat menjangkakan dalam tempoh 24 hingga 48 jam ini koordinasi yang diperlukan supaya segala perkara dapat dipermudahkan untuk akses dan juga untuk usaha
penyiasatan dan juga mungkin mencari di kawasan kejadian, Doktor? Well, dalam masa 24 jam atau 48 jam ini, kita kena pastikan bahawa tim yang kita hantar itu, the international team itu yang terdiri daripada pihak penyiasat, daripada Perbadanan Antarabangsa, daripada Malaysian team dan sebagainya, perlu sampai ke situlah. Jadi ini adalah satu cabaran kepada pihak Wisma Putra itu sendiri, ya. Kerana ini adalah peranan Kementerian Luar kita untuk memastikan bahawa koordinasi dan fasilitasi ini berlaku. Dan tetapi ini bukan sahaja kepada pihak Wisma Putra, tetapi juga kepada negara-negara yang terlibat, terutamanya negara Rusia dan juga Kiev, ya, yang perlu membantu dalam memberi akses. Dan apa yang saya risau di sini adalah kalau berlaku sesuatu keadaan di mana maklumat-maklumat itu telah tidak diberi, ada akses kepada maklumat, ataupun maklumat itu telah tidak tepat, alright, ataupun berlaku perkara-perkara yang menyebabkan maklumat itu tidak disampaikan kepada penyiasat. Itu saya rasa itu adalah isu-isu. Kerana pada masa ini tempat pesawat itu jatuh itu sendiri tidak dikawal. Dan kita tidak tahu apakah ada elemen-elemen yang ada pada masa itu. Mungkin ada isu-isu di mana ada barang debris itu telah diangkat ataupun telah dialihkan dan sebagainya. So I think itu yang paling penting sekali adalah untuk dapatkan akses kepada tempat tersebut. Doktor, mungkin soalan terakhir daripada saya, bagaimana harapan yang disandarkan kepada pihak bangsa-bangsa bersatu dalam menangani perkara ini, kerana sudah pasti kita tahu, kita bincangkan awal tadi, aktor yang terlibat dalam krisis dan juga dalam kejadian ini akan bertambah dan juga akan memberikan tekanan yang lebih hebat juga. Dalam aspek ini, sandaran mungkin diletakkan kepada pihak bangsa-bangsa bersatu. Akhirnya nanti bagaimana yang kita harapkan daripada persidangan yang akan sidang tergempar yang akan dilakukan di New York pada pukul 10 pagi waktu nanti di New York nanti, dan harapan jenis bentuk yang bagaimana yang perlu diambil dan juga digerakkan oleh PBB itu sendiri. Okey. Di sini ada dua perkara yang mungkin berlaku. Satu perkara adalah dari segi pressure ataupun tekanan yang akan diberi kepada puak-puak yang bertelagah di kawasan tersebut supaya memberi kerjasama kepada tim antarabangsa ini untuk membuat penyiasatan dan juga untuk mendapat akses, yang pertama. Yang keduanya mungkin, tapi ini belum ada kepastian lagi, adalah mungkin ada punitive effect. Maksudnya mungkin ada tekanan ataupun mungkin ada resolusi yang perbincangan ini mungkin membuat salah satu resolusi di mana akan memberi kecaman ataupun kepada apa yang berlaku di kawasan di Ukraine ini, terutamanya infiltrasi tentera Rusia ke dalam kawasan Crimea dan juga kawasan-kawasan lain di Ukraine. So saya buat masa ini saya nampak mesyuarat di peringkat PBB ini akan memberi tekanan kepada puak-puak yang terlibat, terutamanya Rusia dan Ukraine dan juga golongan pemisah yang pada masa ini disokong oleh pihak Rusia untuk memberi kerjasama kepada untuk menangani masalah ini. Tapi salah satu masalah ini adalah kerana tidak ada puak-puak ataupun negara sama ada Rusia ataupun Ukraine yang mengaku menembak pesawat tersebut. Jadi sekarang ini kita tak tahu lagi sebenarnya bagaimana untuk menangani isu tersebutlah. Kerana kedua negara mempunyai kapasiti untuk dari segi ketenteraan untuk menembak kapal terbang seumpama inilah. Terima kasih Profesor Madya Dr. Ravi Chandra Murty kerana sudi bersama kami melalui talian dalam Astro Awani pada pagi ini. Terima kasih Doktor. Kita juga akan mendapatkan maklumat dan juga analisa-analisa terkini dari pelbagai sudut dari masa ke semasa. Kita teruskan bersama dengan Arfam dengan perkembangan seterusnya. Baiklah, terima kasih Zul. Buletin awali khas akan berehat seketika kembali selepas ini.